pada pendapat saya, skandal kat tempat kerja ni tak boleh lah. Sebab contohlah kalau ada apa-apa hubungan, so benda tu jadi awkward. So takkan seorang tu nak pergi kerja pun jadi tak fokus. Benda tu akan kacau kerjaya tau. So tak perlulah benda tu. Tak patut lah benda ni kan. Sebab yelah skandal tu sendiri tak bagus. Lepas tu buat kat tempat kerja pula, tempat yang kita cari rezeki. So memang tak bagus lah. Tak patut lah. Pada saya sebagai seorang macam yang dah berumah tangga, patutnya tak perlu kot benda ni. Sebab kita masing-masing kita tahu diri kita dah ada isteri contohnya, ataupun kita dah bersuami. Saya ada kenalan yang skandal kat tempat kerja. Okey, ada kenalan yang ada lah skandal benda ni kan. Tapi tu lah, benda ni tak elok, jangan teruskan lah. Saya ada juga kenalan yang ada skandal di tempat kerja. Okey, kembali semula kita dalam Mingguan Wanita. Terima kasih kerana kekal setia bersama dengan kami untuk topiknya batas perhubungan rakan sekerja. Ya, betul. Kalau senang cerita skandal lah. Betul. Kalau kita tengok tadi, VT tadi tu, rata-rata mengatakan pernah melihat atau mengalami keadaan itu. Seolah-olah diorang play safe tadi tu. Pasal dia orang yang kan. Tapi seolah-olah perkara ini normal. Berlaku perhubungan di tempat kerja. Jadi kita bersama kita hari ini, kita ni Cik Abel kita ni, Abel Iron Man kita. Jadi kita persilakan ke studio. Mr. Iron Man Idris. Assalamualaikum semua. Tak sepatut saya kena jadi host saya ni. Tanya korang. Itulah dia. Sebab kita ada konten. Ambil lah cue card. Boleh. Baju sama kali. Jangan bagi dia makan kita. Okey. Bila bercakap tentang skandal, of course, nama skandal pun kita dah geruni. Kita janganlah pakai nama skandal. Perhubungan yang melebihi daripada batasnya di tempat kerja. Apakah itu akan mengganggu gugat orang kata prestasi kerja? Kalau pasangan tu dah berkahwin, of course kita tolak tepi. Tapi kalau tidak berkahwin, apakah ianya akan menjejaskan? Sesuatu kerja, saya terbaca satu research dari Harvard. Dia kata 700 daripada responden yang mengalami masalah campurization di antara urusan peribadi dengan urusan kerja, terjejas prestasi mereka jatuh sehingga ke 85%. Masya Allah. Kerana dia tak boleh nak fokus. Emosi dia terganggu. So bila dia tak boleh nak fokus, prestasi dia terganggu, dan bila prestasi dia terganggu, dia akan jeopardize nama syarikat. Dan lama kelamaan dia akan membawa kepada pembuangan kerja, dia akan membawa kepada pengangguran, dan dia akan membawa kepada masalah dipanggil domestic violence, rumah tangga, dan dia akan menjadi masalah contohnya gejala sosial kerana anak-anak yang mak bapak mereka tidak ada kerja hanya kerana tidak boleh mengasingkan di antara urusan personal dengan urusan profesional. Baik. Masalahnya dekat situ sebab dia tak dapat nak menguruskan antara urusan profesional dengan personal. Betul. Sebab benda ni melibatkan emosi. Tapi apa kata kalau kita pergi sebaliknya? Kadang-kadang dia dapat memotivasi antara satu sama lain. Apa pandangan ini dekat situ? Semangat nak pergi kerja. Macam sekolah dululah. Itu tengah buat bunga lah. Semangat pergi kelas kan? Macam saya nak pergi Mingguan Wanita ni hari Rabu, semangat. Contoh je itulah. Tak contoh. Mana aku sekarang? Okey, apa pandangan Ali? Kalau macam nak panggil doktor. Amin doktor. Amin doktor. Macam Cik Amin cakap tu betul lah, dia mengganggu emosi. Macam Abang Noman kata kalau boleh kontrol tak ada masalah. Cumanya somehow kita kan manusia. So kalau kita boleh kontrol sejauh mana pun, dia mesti akan terlari juga daripada path itu kan. Tapi kalau selagi kita boleh tahu, macam kita tahu apa yang position kita yang sebenarnya, benda tu tidak akan mengganggu kerja lah Eli rasa. Tapi berdasarkan apa soalan Abang Noman tadi, cakap kalau boleh motivate diri untuk pergi ke office, why not? Why not? Saya bagi bola tangga dia dah bagi tadi. Why not? Why not tu kalau bujang kan. Tapi kalau dia dah berkahwin, mungkin kalau tengok ada anak tu jadi motivation untuk dia pergi ke office dan sebagainya. Kalau bujang tak ada masalah pun yang dia rasa. Dia gini, saya suka jawapan dia tadi. Dia gini, gula
kalau kita terlebih gula, kencing manis. Tapi adakah kita tak perlukan gula langsung? Perlu. Kita perlu gula untuk energi dan sebagainya kan. Garam pun kalau tak ada langsung dalam masakan, tak sedap. Kalau terlebih, darah tinggi. Ya, betul. So kena sedang-sedang. Gula pun sedang-sedang. Sama juga dalam kerja, kalau kita ada seseorang yang kita rasa, aku tengok dia suka kat pejabat. Setakat kita je. Kontrol lah. Kan? Boleh. Okey. Kan? Jangan melampau-lampau. Dan biar tentu niat kita kerana contohnya bila ada staf kita yang lawa, so kita nak jaga kebajikan staf kita. Dengan syarat staf kita semualah, jangan dia je. Dia saja. Jangan bias kat situ lah. Okey, kalau kita tengok VT tadi rata-rata mengatakan seolah-olahnya normal berlaku. Saya pernah. Bermakna ketiga-tiga kata pernah. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Ada skandal di tempat kerja? Dia ada beberapa punca. Pertama, kita dah hanyut dengan penyakit aku tidak pedulisma. Bila orang tu buat benda mungkar, lantak dia lah asalkan tak kacau aku. So akhirnya dia akan jadi normalisasi skandalism di pejabat. Dan ditambah pula bila bos pun tak ambil kisah, kan polisi pun tidak tegas dalam hal ini. Akhirnya isu skandal ni dia tidak menjadi masalah. Malah orang yang bila terlibat dengan skandal pun tak ada tindakan, orang pun tak tegur. So dia pun rasa tak bersalah. Maka dia istiqamah dengan amalan dia tu. Terus beristiqamah. Jadi kita ni yang melihat dia tanpa membuat apa-apa telah menggalakkan Husnuzon sampai ke sudah. Agak-agak betul juga tu. Tapi kadang-kadang saya cakap benda ni menjadi satu isu apabila pasangan tu dah berkahwin. Betul tak? Betul. Contoh kalau pada saya, dia lebih berat kalau perempuan tu dah kahwin, lelaki tu dah kahwin, memang berat lah. Tapi kalau lelaki ni berkahwin, perempuan tu belum berkahwin, mungkin dia ada niat kat situ. Macam mana tu pula? Ada bercakap dari pengalaman ni. Tak. Kita kadang-kadang kita ada terdetik. Pergi pula. Contoh. Jadi macam mana tu? Kita nak jaga nawaitu ni. Sebab saya perlukan jawapan yang solid supaya boleh membuatkan saya panduan dan pedoman. Macam mana tu? Dia dalam hidup kita ni, kita kena bezakan di antara satu kerja kita, kedua benda disebut sebagai ibadah. Kan? Kerjalah. Ibadah kadang-kadang kita rasa niat baik, tapi kalau tak kena cara, tak jadi. Aku sembahyang subuh ni, niat baik nak solat awal. Pukul 4:30 pagi. Waktu tak masuk. Lepas tu hari tu imam pula bertambah, dia bantai 8 rakaat. Sebab apa? Suka hati dia imam tambah. Tak boleh sebab tak kena cara. Sama juga, walaupun kita niat ikhlas nak memperisterikan orang tersebut. Tangan tu tak ada. Ke situ. Mestilah ada caranya. Ada cara. Dalam sunnah dia ada ta'aruf, dia betul. ada jaga ikhtilat. Kan? Kalau dia menggatal-gatal kan, cuit sana cuit situ, yang tu yang kita kena muhasabah balik sebab tidak ada istilah matlamat menghalalkan cara. Itu dia. Betul. Bertambah semangat. Dengan husnuzan. Batas kejadian. Okey. Sedikit tips manis daripada Ellie sendiri kepada penonton-penonton kita, macam mana nak membataskan diri, nak mengelakkan fitnah di tempat kerja. Segala keputusan yang kita buat dalam diri kita tu memang datang daripada diri kita juga kan. Kita sendiri yang tentukan, kita sendiri yang lakukan. Jadi kalau kita tahu, kita sendiri tahu benda tu salah, tapi kita yang nak benda tu sebabkan mungkin hawa nafsu atau syok lah tu. Lawa pula kan. Jadi diri kita sendiri yang kena muhasabah balik yang bahawa kita ni adalah di mana keadaan kita. Macam contoh kalau kita macam abang-abang kata kita suami orang atau kita isteri orang. Jangan bukan serius sangat. So kita kena tahu kita punya status diri dan juga level kita di mana. So janganlah mulakan budaya itu. Betul. Sebab dia boleh berjangkit tau benda tu. Dia berjangkit. Okey, jawapan yang sangat bijak daripada Ellie. Terima kasih. Tapi Ellie pun dah tak ada dengan kita dah. Tinggal Tuan ambil sorak je. Jadi terima kasih pada Ellie di atas jawapan pencerahan juga tips yang menarik untuk diguna pakai oleh penonton-penonton wanita. Kita akan kembali selepas ini dalam Minggu Wanita, insya-Allah.
Macam mana suka ke hidup video ni? Jadi kalau suka, jangan lupa like, komen dan share. Okay? Dan kalau tak nak ketinggalan, akan ada lagi video-video menarik. Jangan lupa subscribe YouTube Mingguan Wanita.